Bring your A-game. Dunia pendidikan sudah berubah. Semuanya sudah berbeza. Kita tidak lagi boleh gunakan cara lama. Snap telah merupakan satu game changer. Pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih menarik. Setakat ini, Snap telah diperkenalkan di Sekolah Tuanku Abdul Rahman Ipoh, Kolej Yayasan Saad Melaka, Sekolah Menengah Sains Tapa dan sekolah-sekolah di Negeri Perlis. Analisis penggunaan menunjukkan peningkatan dalam peratusan murid menghantar tugasan sebanyak 76%. Tinjauan kami juga mendapati 80% guru dan murid bersetuju bahawa proses pengurusan tugasan sekolah menjadi lebih mudah dengan Snap. Mudahnya guna Snap. Saya boleh bagi homework, marking, semua dalam Snap je. Siap pada rekod dan analisis. Mudah saya nak pantau tugasan murid. Technical support pun ada kalau saya perlukan bantuan. Based on my experience, Snap is the coolest app I've ever seen. We can play games while learning new things and even send our works with just a few clicks. In short, Snap makes my life easier. Kelebihan menggunakan Snap: langganan percuma, integrasi dengan Google Classroom, rekod dan analisis pencapaian, perincian gamifikasi, program ganjaran serta 50% pendapatan hasil iklan akan disalurkan kepada pihak sekolah. Anda berminat? Entry sedia membantu. Snap, bring your A-game. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami melahirkan rasa kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Kami juga amat bersyukur kerana dapat berada dalam satu majlis ilmu yang sangat bermanfaat ini, iaitu Snap at Chuping Valley Accelerator Educational Program 2022. Ya Fattah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati, rahmati dan mudahkanlah urusan program kami ini, Ya Allah. Kurniakanlah kepada kami segala ilmu yang bermanfaat. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan anggota, kecergasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, organisasi, masyarakat dan negara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam #09educator. Saya Cikgu Nur Azlina binti Abu Bakar, guru sains dari Sekolah Agama Al-Islahiyah Menengah, akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Projek Dapur Solar meningkatkan keupayaan murid menjawab soalan sains elemen menilai dengan menggunakan pendekatan Project Based Learning.
Baiklah, bagi abstrak kajian saya, tinjauan awal dilaksanakan berdasarkan pemerhatian dalam ujian diagnostik 1. Saya mendapati murid sukar menguasai soalan elemen menilai, iaitu murid hanya mencapai 2 daripada 4 markah dalam ujian diagnostik 1. Malah dalam PBD iaitu pentaksiran bilik darjah, didapati majoriti murid mencapai TP3 iaitu tahap penguasaan 3 dan TP4 dan mereka sukar untuk mencapai TP6. Maka kajian ini dilaksanakan untuk meningkatkan keupayaan murid menjawab soalan elemen menilai. Elemen menilai adalah dalam standard kandungan 4.6 iaitu teknologi hijau dan kehidupan. Dalam bab 4, tingkatan 4, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Objektif bagi topik ini adalah membuat wajaran. Membuat wajaran merupakan soalan aras tinggi iaitu KBAT. Contohnya bagi soalan sains kertas 2 bahagian C, soalan nombor 12 dan 13. Di sini saya fokus kepada soalan elemen menilai. Pendekatan yang digunakan adalah mengaplikasikan pengetahuan tentang teknologi hijau demi melestarikan kelestarian alam kepada generasi akan datang dalam kalangan murid yang mengambil mata pelajaran sains. Saya menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek itu PBL untuk menyelesaikan masalah ini. Ujian diagnostik 1 diberikan kepada murid untuk melihat pencapaian awal. Selepas itu, murid didedahkan kepada PBL iaitu murid menghasilkan produk teknologi hijau dan seterusnya murid menjalankan kempen berkaitan dengan produk mereka kepada warga sekolah. Seterusnya, murid diberikan ujian diagnostik 2 dan dapatan kajian menunjukkan bahawa murid berjaya menguasai kemahiran menjawab soalan bagi elemen menilai. Seterusnya kita perhatikan kepada permasalahan kajian. Berdasarkan pemerhatian saya di dalam kelas, majoriti murid mencapai tahap penguasaan 4 dalam pentaksiran PBD dan hanya segelintir sahaja boleh menilai pengetahuan dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan iaitu TP5. Murid didapati menyatakan mereka tidak faham dengan jelas dan tidak dapat menghuraikan isi yang ditulis untuk mendapat markah penuh. Malah objektif bagi topik 4.6 teknologi hijau dan kehidupan adalah membuat wajaran peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Kemahiran membuat wajaran adalah merupakan aras tinggi, maka murid perlu dibimbing untuk mencapai aras ini. Hal ini amat membantu murid menjawab soalan sains kertas 2 bahagian C. Seterusnya, bagi objektif kajian, berdasarkan pemerhatian ujian diagnostik 1, keempat-empat orang murid tidak menguasai soalan elemen menilai. Oleh itu, objektif umum kajian tindakan ini berfokus kepada usaha untuk meningkatkan keupayaan murid mengaplikasikan pengetahuan tentang teknologi hijau dengan mencipta satu produk yang mengaplikasikan pengetahuan tentang teknologi hijau demi memastikan kelestarian alam kepada generasi akan datang dan menjelaskan tentang wajaran aplikasi produk tersebut. Justru itu, murid diterapkan dengan pendekatan pembelajaran berasaskan projek sebagai usaha mencetus kemahiran menilai seperti yang dinyatakan dalam objektif khusus. Gambar ini menunjukkan aktiviti murid menghasilkan produk dapur solar ketuhar solar iaitu produk teknologi hijau dan menghasilkan brosur iaitu big book untuk digunakan sebagai kempen kepada warga sekolah. Seterusnya, pelaksanaan kajiannya bagi aktiviti 1, murid membina model teknologi solar.
Okey, setelah pelajar selesai menjawab bab 4 dalam soalan sains, pelajar diberikan soalan kajian. Okey. Murid diminta menganalisis gambar yang diberikan, murid diminta membincangkan soalan yang diberikan. Yang ni soalan-soalan ini adalah berfokus kepada soalan elemen menilai. Saya fokus kepada soalan sains kertas 2, soalan nombor 12 dan 13. Okey, bagi aktiviti 1, langkah yang seterusnya iaitu langkah yang kedua. Pelajar, murid berbincang untuk menghasilkan produk teknologi hijau. Contohnya, membina dapur solar ataupun ketuha solar menggunakan pelan yang telah mereka persetujui dalam kalangan mereka. Dan langkah yang seterusnya, murid menerangkan hasil kerja produk mereka kepada warga sekolah. Terusnya, bagi aktiviti yang kedua, murid menjalankan kempen teknologi hijau kepada warga sekolah. Okey, murid menyediakan brosur gegasi ataupun big book tentang fenomena pemanasan global dan perubahan iklim. Seterusnya, murid mendapatkan borang maklum balas pelanggan yang saya hasilkan untuk murid sebarkan, gunakan semasa kempen teknologi hijau. Seterusnya, murid menjalankan kempen kesedaran bagi menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim demi kelestarian hidup di bumi kepada kepada warga sekolah. Contohnya, murid mengadakan kempen kepada 3 orang guru, 3 orang murid dan 1 staf pejabat. Guru dan murid dan staf yang mendengar kempen akan mengisi borang maklum balas pelanggan tersebut. Seterusnya, borang maklum balas tersebut yang lengkap diisi akan diserahkan kepada saya untuk dianalisis. Okey, gambar ini menunjukkan pelaksanaan PBL, iaitu di mana murid membina dapur solar dan ketuha solar. Kemudian murid menjalankan kempen kepada warga sekolah dengan menayangkan big book kepada warga sekolah serta produk yang mereka hasilkan. Seterusnya, murid menjawab ujian diagnostik dan kajian penilaian diberikan kepada murid. Okey, dapatan kajian mendapati setelah intervensi menggunakan PBL dalam ujian diagnostik 2, hasilnya keempat-empat murid berjaya mencapai 4 markah bagi soalan elemen menilai dalam soalan 12D. Okey. Jadi, impak terhadap peserta kajian. Okey, ini menunjukkan markah yang dicapai oleh murid dalam ujian diagnostik 1. Murid mencapai 2 daripada 4 markah. Setelah kajian dijalankan, murid mencapai markah penuh 4/4 markah. Maka impak kepada kajian ini, yang pertama, implikasi terhadap peserta kajian. Okey, dalam aktiviti 1 iaitu pelaksanaan model teknologi hijau, murid mengambil bahagian secara aktif dan mula menunjukkan minat. Murid teruja apabila melihat produk yang dihasilkan berfungsi. Contohnya, mereka menguji produk mereka, dapur solar dan ketuha solar, dan produk mereka berfungsi. So, murid berasa seronok, malah teruja. Seterusnya, dalam aktiviti 2 iaitu kempen kepada warga sekolah, murid berkeyakinan menyampaikan informasi. Murid dapat menambah penguasaan terhadap topik setelah membentangkan kempen mereka kepada warga sekolah secara berulang kali. Terusnya, implikasi terhadap amalan kendiri terhadap diri guru. Guru lebih bersemangat untuk menyediakan projek lain yang lebih menarik untuk meningkatkan pemahaman murid terhadap topik. Suasana pembelajaran menjadi lebih realistik dan lebih menyeronokkan kerana murid lebih aktif menyampaikan informasi kepada guru-guru lain dan rakan-rakan murid mereka di sekolah.
Seterusnya, implikasi terhadap kurikulum. Tahap penguasaan murid terhadap topik meningkat. Ini ditunjukkan kepada ujian diagnostik 2 mereka. Ilmu yang murid dapat adalah merentas kurikulum dan bersifat global. Murid semakin peka terhadap isu pemanasan global. Pendidikan ini adalah berteraskan pembangunan masa hadapan. Pendekatan yang saya amalkan dalam kaedah ini adalah menekankan kelestarian alam sekitar untuk generasi akan datang. Demikianlah perkongsian kajian tindakan saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.